Baiklah, saya mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat perpaduan keluarga Malaysia Piala Menteri Perpaduan Negara bagi tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran .langsung. Saya, Ali Simbalin binti Abu Bakar, merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat segak yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaannya diwakili oleh mahasiswa daripada institusi UTHM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Irfan Ahmad Afham, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudara Muhammad Faizan, Yang Berhormat Menteri Pertama Saudara Sri Sharvindran, Yang Berhormat Menteri Simpanan Saudari Nur Hafika, pihak pembangkang yang diwakili oleh mahasiswa daripada USM, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Abdullah, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Firdaus, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Saudara Muhammad Hafizi. Hakim bagi persidangan ini ialah Lieutenant Colonel Encik Muhammad Nazri. Baiklah. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati sekalian, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Namun izinkan saya untuk memperingat dan memaklumkan beberapa perkara seperti yang berikut. Peraturan dan tata cara semasa Dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara 1, 2, 3. Boleh dengar? Boleh dengar, saudara. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan di-Pertua, rakan di perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang serta warga Dewan yang bersidang pada hari ini. Tuan di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Baiklah, pertama sekali saya akan membuat pendefinisian usul frasa demi frasa. Saya pecahkan kepada 3 frasa. Frasa pertama adalah frasa sijil peperiksaan bersepadu, frasa kedua adalah frasa pengiktirafan dan frasa ketiga adalah frasa langkah ke belakang. Baiklah, frasa pertama adalah frasa sijil peperiksaan bersepadu. Sijil peperiksaan bersepadu atau namanya lain adalah UEC ataupun Unified Exam Certificate dengan izin Tuan di-Pertua merupakan satu sijil peperiksaan untuk sekolah menengah Cina yang mana ia telah dikendalikan oleh Badan Persendirian menerusi Gabungan Kesatuan Pengetua Sekolah Cina Malaysia, Gabungan Kesatuan Sekolah dan Kesatuan Alumni Cina yang mana sehingga pada tahun 2021 kumulatif pelajar adalah seramai 645,659 dan sijil UEC ini adalah setaraf dengan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM dan juga A-Level warga Dewan sekalian.
Frasa kedua adalah frasa pengiktirafan. Dari segi literal, menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengiktirafan membawa maksud mengiktiraf status ataupun sesuatu kedudukan. Dan dari segi konseptualnya pada hari ini, pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini berlaku apabila tercapai 3 perkara. Pertama, sijil ini laku untuk mereka ini memasuki universiti awam. Kedua, sijil ini laku untuk memohon pekerjaan dalam persekutuan. Dan ketiga, sijil ini laku untuk memohon beasiswa. Dan keadaan pada hari ini, kita lihat bagaimana Kerajaan Negeri Selangor dan juga Sarawak telah pun mengiktiraf sijil UEC ini dalam memohon pekerjaan di negeri mereka, dan juga bagaimana mereka yang mempunyai sijil UEC ini boleh untuk memohon untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru Malaysia warga dewan sekalian. Dan frasa ketiga adalah frasa langkah ke belakang. Dari segi literalnya, langkah ke belakang ini merupakan satu tindakan yang mundur dan semakin jauh dengan matlamat penubuhannya. Dan dari segi konseptualnya pada hari ini, kita lihat pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini telah lari jauh daripada falsafah pendidikan kebangsaan dalam menyokong aspirasi perpaduan warga dewan sekalian. Dan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu hasrat serta aspirasi negara dalam memberikan penekanan kepada usaha untuk melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang mana boleh mencapai kesejahteraan diri dan juga dapat memberi sokongan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara warga dewan sekalian. Dan kayu ukur kita pada hari ini, kita hendak menilai adakah sekiranya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini dilakukan, adakah ia menyokong kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang mana pada akhirnya ia dapat menyokong aspirasi perpaduan Malaysia warga dewan sekalian. Dan asas kerajaan pada hari ini, kami katakan pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini tidak pun menyokong aspirasi dan juga perpaduan dan juga pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini tidak pun menyokong aspirasi perpaduan dalam falsafah pendidikan kebangsaan apabila pertama, kurikulum yang tidak selari dengan sistem pendidikan aliran perdana. Kedua, tidak mengangkat bahasa kebangsaan. Dan ketiga, kesan kepada polarisasi kaum warga dewan sekalian. Jadi sebelum kita pergi kepada sesi penghujahan di meja perwakilan kerajaan, saya buka satu izin laluan. Yang berhormat, saya tak faham kenapa nak capai masuk sektor awam tapi hari ini kita nak bincang tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Yang berhormat, untuk mencapai kepada sesuatu perpaduan ataupun menyokong aspirasi perpaduan, ia adalah datang daripada sistem pendidikan warga dewan sekalian. Baik, kita terus kepada sesi penghujahan di meja perwakilan kerajaan. Di bawah kata kunci pertama, kurikulum yang tidak selari dengan sistem pendidikan aliran perdana warga dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sukatan pelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah yang mengamalkan sijil UEC ini telah pun diambil daripada luar iaitu negara Taiwan, yang mana ia tidak pun disaring oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan perkara ini pada akhirnya tidak akan mewujudkan satu perpaduan. Kerana apa? Perpaduan ini adalah datang daripada identiti sendiri ataupun negara tersebut dan bukan dipupuk daripada negara luar. Maksud kata pada hari ini, untuk kita mencapai perpaduan dalam Malaysia menerusi pendidikan itu perlulah selari dengan aspirasi perpaduan negara warga dewan sekalian. Dan apa dua subjek yang telah dilaksanakan di UEC ini yang tidak selari dengan aliran perdana? Pertama, kita ada subjek sejarah, dan kedua adalah kita ada subjek pendidikan civic warga dewan sekalian. Dan kita lihat subjek sejarah ini. Apa masalah utama pendidikan sejarah ini warga dewan sekalian? Pertama, daripada 20 topik sejarah yang telah diajar di peringkat sekolah menengah ini, hanya 15% sahaja sejarah Malaysia yang diajarkan. 50% adalah sejarah-sejarah Cina seperti dinasti Qi, dinasti Liang dan juga Sun Yangsang dan juga Sung Qingling, dan juga 35% ini adalah sejarah dunia warga dewan sekalian. Dan pecahan peratusan subjek sejarah ini adalah tidak selari. Kerana apa? Untuk kita mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu ini adalah kita perlu lihat kembali kepada falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah berteraskan kepada sejarah-sejarah ataupun yang berkaitan dengan Malaysia warga dewan sekalian. Dan peratusan itu adalah peratusan yang sangat sikit warga dewan sekalian. Dan berdasarkan kepada bekas Menteri Pendidikan Datuk Mazli Siddiq, subjek sejarah untuk UEC ini perlu dikaji semula apabila dua bab terakhir dalam subjek tersebut iaitu perjuangan Sun Yangsang dan juga Sun Chongling lebih ke arah
lebih ke arah perjuangan kaum Cina yang mana pada akhirnya akan menyebabkan wujudnya perpecahan kaum Cina dan juga kaum-kaum lain warga Dewan sekalian. Dan subjek kedua adalah subjek pendidikan sivik dan juga kewarganegaraan yang mana ia memupuk kepada penerapan sivik dan juga nilai-nilai daripada negara China yang mana bila kita bandingkan dengan nilai di negara Malaysia, ia tidak boleh diaplikasikan dengan lancar yang mana pada akhirnya ia akan mengugat kepada aspirasi perpaduan negara warga Dewan sekalian. Mana kata pada hari ini telah pun saya tunjukkan bagaimana kurikulum yang tidak selari dengan sistem pendidikan aliran perdana ini yang mana pada akhirnya tidak pun menyokong kepada aspirasi perpaduan dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang mana akhirnya usul kita pada hari ini, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil perpesaan bersepadu ialah langkah ke belakang perlu diterima seksi Dewan. Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan boleh dengar suara saya? Boleh, saudara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Saya suka sangat topik debat sulung kita pada hari ini. Baiklah hadirin, di meja perwakilan pembangkang, ada beberapa perkara yang perlu saya tegur kerajaan UTHM ini supaya landasan debat kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik hadirin sekalian. Pertama, dalam mereka mendefinisikan pengiktirafan UEC hadirin hadirat sekalian, mereka menggelapkan fakta bahawa ada usaha-usaha kerajaan sebelum ini yang mahu mengiktiraf UEC ini berlandaskan acuan Malaysia itu sendiri. Makna kata dalam pengiktirafan ini akan ada libat sama kerajaan dan juga KPM dalam pengiktirafannya. Makna kata apabila perkara ini digelapkan, maka muncullah hujah satu mereka yang menyatakan UEC inilah punca sejarah tak kuat dan sebagainya hadirin dan sekalian. Kedua hadirin dan sekalian, mereka gagal menyatakan kepada kita garis pemisah di antara langkah ke belakang dan bukan langkah ke belakang. Kerana saya kira garis pemisah ini penting untuk kita sama-sama bincangkan dalam Dewan Perdebatan supaya di meja perwakilan pembangkang kami dapat bertembung dengan baik di meja perwakilan anda hadirin dan sekalian. Ketiga, dalam celahan sebentar tadi, saya bertanya, apa kaitan nak masuk ke sektor awam dan lampiran sorotan sejarah tentang Kerajaan Sarawak dan Selangor dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang kita nak bincangkan? Sebab perkara ini tiada kaitan. Kalau anda nak bincang tentang pendidikan, mari kita bincang sekadar tentang pendidikan semata-mata hadirin dan sekalian. Kalau selepas ini keluar ke tentang fakta, nak sedia kerja dan sebagainya, saya mohon tarik balik wahai meja perwakilan kerajaan. Dan terakhir sekali hadirin dan sekalian, dalam hujah pertama tidak selari dengan pendidikan perdana, katanya tidak akan wujudkan satu keadaan perpaduan kerana ianya dipupuk daripada luar. Inilah kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang pernah menghambat bidang pendidikan negara. Ada usaha-usaha kerajaan melalui KPM untuk sentiasa fleksibel untuk meminda kurikulum UEC itu supaya selari dengan acuan dasar pendidikan kebangsaan dan dasar bahasa kebangsaan. Makna kata tiada masalah kerana kerajaan sentiasa fleksibel dalam pelaksanaan UEC ini hadirin dan sekalian. Seterusnya, katanya 57% masih belajar sejarah Malaysia. Apa masalah? Masih dalam keadaan majoriti. Makna kata pada hari ini seolah-olah hari ini nak belajar sejarah dalam kelas sahaja. Ada pilihan-pilihan lain seperti pendidikan tidak formal untuk kita menghayati penghayatan sejarah ini hadirin dan sekalian. Dan terpacul di mulut Perdana Menteri, katanya Datuk Mazli Malik pernah kata ia nak dikaji semula. Bila dikatakan dikaji semula, inilah bukti kerajaan sentiasa fleksibel untuk mengiktiraf UEC ini hadirin dan sekalian. Maka tertolak hujah satu. Kita dengar apa lagi dua pegangan di meja perwakilan kerajaan. Maka di meja perwakilan pembangkang, untuk kami menafikan kes pada hari ini, saya akan buat satu analisis sebab kenapa sijil peperiksaan bersepadu UEC bukan satu langkah ke belakang melihatkan kepada
3 unjuran positif yang akan kita peroleh hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu. Kedua, meningkatkan mutu universiti awam. Dan ketiga, mempelbagaikan komposisi etnik di IPTA bertembung terus dengan meja perwakilan kerajaan. Hujah pertama, memperkukuhkan penguasaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang perantara terbaik di Malaysia untuk kita mengukuhkan perpaduan. Dr. Mazli Malik, mantan Menteri Pendidikan Malaysia, dalam cadangan manifesto Perkakatan Harapan PRU14 menyatakan dalam pelaksanaan UEC di Malaysia, cadangan awalnya adalah untuk mewajibkan pengajaran bahasa Melayu dan calon sekurang-kurangnya perlu mendapat grade kepujian, grade C. Berbeza dengan SPM di mana mereka sekadar wajib lulus iaitu grade E. Makna kata tahap kesukaran untuk graduan dan lepasan UEC ini lebih tinggi daripada SPM dan lebih tinggi daripada kita mengaplikasikan O-level. Makna kata kalau O-level sekarang ambil BM dalam SPM dan sebagainya, tiada masalah untuk kita iktiraf UEC, BM sentiasa diangkat hadirin dan sekalian. Dan perkara ini selari dengan aspirasi dasar bahasa kebangsaan di mana meraihkan untuk kita merakyatkan bahasa Melayu dalam kalangan setiap rakyat Malaysia. Kalau sebelum ini pelajar sekolah persendirian Cina ini hanya sekadar bahasa Cina, namun kini mereka boleh untuk meraihkan pembelajaran bahasa Melayu. Dan pengiktirafan UEC ini akan mewujudkan satu situasi untuk menguasai bahasa Melayu bukan lagi satu pilihan, tapi satu kewajipan hadirin dan sekalian. Dan seterusnya, kedudukan bahasa Melayu tidak akan diabai. Contohnya, dalam kenyataan pengurusi Dongzong Encik Tan Tai Kim 2020 hadirin sekalian. Pengurusi Dongzong ini hadirin sekalian, mereka bersedia untuk berbincang tentang struktur kurikulum UEC termasuklah kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Ini merupakan jaminan yang baik untuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan Angkatan Belia Malaysia ABIM menyambut baik kenyataan ini melihat kepada kemampuan KPM dan kapasiti KPM untuk melakukan pengawasan dan penilaian tentang kualiti sistem luar kurikulum kebangsaan yang sama. Contohnya hadirin sekalian seperti ICGSE, International Baccalaureate, SAT dan juga ASUMAI daripada Turki hadirin sekalian. Sistem sistem luar ini sama saja aplikasinya seperti UEC. Dan pada hari ini, tahukah anda, ekosistem penguasaan bahasa Melayu di sekolah persendirian Cina pada tahap yang baik. Buktinya, saya pada hari ini cukup berbangga kerana DEB dengan DBP dengan kerjasama Dong Ziajong hadirin sekalian sering menganjurkan forum pelajar khas untuk penyertaan pelajar UEC sejak 1990 sehingga kini. DBP turut melakukan siri jelajah bahasa Melayu di sekolah-sekolah persendirian Cina. Melalui program ini melibatkan penyertaan 60 lebih buah sekolah persendirian Cina setiap tahun dan tahap penyertaan ini dijangkakan akan meningkat setiap tahun. Bayangkan kalau UEC ini kita terima pada akhirnya untuk saya menguasai bahasa Melayu sebagai pelajar di sekolah persendirian Cina bukan lagi satu pilihan tapi satu kewajipan sebab fleksibilitinya KPM untuk memastikan bahasa Melayu itu diangkat wujud hadirin dan sekalian. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Jadi persilakan. Okay. Terima kasih. Sebentar ya. Baik dengar ya. Okey. Baik, terima kasih Tuan Pertua. Sidang Dewan sekalian, usul kita pada hari ini masih sama iaitu Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Sediri dengan Perdana Menteri sebelah tadi, saya diwakilkan kerajaan memulakan gerak kerja saya dengan menjawab pertikaian daripada pihak pembangkang iaitu mereka mengatakan apa garis pemisah yang kami bawa. Garis pemisah yang kami bawa ialah langkah yang tidak menyokong aspirasi perpaduan apabila ia tidak menjunjung falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, seterusnya mereka mengatakan bahawa 15% sejarah Malaysia sudah cukup. Ini adalah salah Tuan Di-Pertua di mana kami menyatakan bahawa 80% sejarah
sejarah daripada sejarah Cina adalah berasal daripada dinasti Song, dinasti Qi dan juga dinasti Liang. Tuan Yang Dipertua, saya bergerak kepada pembidasan di mana mereka menyatakan bahawa di sini pihak pembangkang menyatakan konsep hanya sekadar usaha, tetapi adakah sambutan itu diterima baik ataupun disambut baik oleh pihak berkepentingan seperti Dongzong dan pihak-pihak yang lain. Benar, ada perjanjian, tetapi selama 40 tahun tidak ada langsung penggubalan ataupun perubahan terhadap kurikulum atau perpindahan terhadap kurikulum di sekolah swasta berkepentingan Cina ataupun Tamil. Tuan Dipertua. Baik, sebelum saya memulakan penghujahan, izin lawan satu. Yang berhormat satu, sebenarnya dekat sekolah persediaan Cina akan buat semakan kepada silibus sebanyak 6 tahun sekali seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Respon? Benar, ada perkara itu yang berhormat. Tetapi selama 40 tahun kita tunggu selepas pasca merdeka, masih tiada lagi pindaan kurikulum yang dihasilkan ataupun yang dibuat oleh Sekolah Persendirian Cina. Baik, menjawab persoalan itu, saya bergerak pada penghujahan saya, iaitu di bawah kata kunci, tidak mengangkat bahasa kebangsaan. Tuan Dipertua, bahasa kebangsaan sepatutnya dimartabat sebagai asas perpaduan buat seluruh kaum di Malaysia ini. Baik, fakta kes yang pertama, apabila penggunaan bahasa Mandarin sebagai media perantaraan di sekolah persendirian Cina yang meluas. Baik, menurut kajian Profesor Cheng Kok Hui daripada UM menunjukkan bahawa perantaraan bahasa Mandarin di sekolah persendirian Cina hampir 80%, Tuan Pertua. Baik, kemudian fakta kes kedua saya ialah kesemua buku teks yang dihasilkan dalam bahasa Cina secara menyeluruh. Baik, daripada jurnal keluaran penyelidik daripada Universiti Malaya menunjukkan atau menyatakan skor sisihan piawai dalam penggunaan bahasa Mandarin di dalam buku teks di sekolah persendirian Cina menunjukkan 1.34. Makna kata dalam makna kata yang lain, iaitu peratusan penggunaan ialah hampir 75% dalam teks Mandarin untuk sekolah persendirian Cina, Tuan Pertua. Baik, fakta kes ketiga saya ialah apabila semua program yang dikendalikan oleh sekolah persendirian Cina diadaptasi ataupun diutarakan di dalam bahasa Cina ataupun Mandarin. Baik, pada 2017, Tuan Pertua, trend program pelaksanaan ataupun trend pelaksanaan program di sekolah persendirian Cina sebanyak 50% program itu dilaksanakan di dalam bahasa Mandarin, dan pada 2021 menunjukkan sebanyak 75% penggunaan ataupun pelaksanaan bahasa Mandarin dalam setiap program di sekolah persendirian Cina, dan menunjukkan peningkatan sebanyak 25%, Tuan Pertua. Ini terlalu menunjukkan bahawa sekolah persendirian Cina ingin mendominasi bahasa mereka di dalam silibus pengajaran. Baik, Tuan Pertua, fakta kes keempat iaitu kelas bahasa Melayu ataupun kelas subjek bahasa Melayu hanya diperuntukkan 5 jam seminggu sahaja, Tuan Pertua. Baik, Tuan Pertua, pada 2016 menunjukkan bahawa peratusan pengajaran kelas bahasa Melayu di sekolah persendirian Cina hanyalah 45%, dan pada 2021 menunjukkan bahawa peratusan ini berkurangan kepada 35%, Tuan Pertua. Ini menunjukkan bahawa kelas subjek bahasa Melayu telah diminimumkan agar perpaduan tidak dicapai. Baik, Tuan Pertua, analisis saya terhadap penghujahan ini ialah ia tidak menyokong langsung aspirasi perpaduan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Justru saya boleh katakan bahawa benarlah ia tidak mengangkat bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa yang diiktiraf untuk medium pengajaran, dan menunjukkan bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Baik, hujah saya yang ketiga ialah kesan polarisasi kaum, Tuan Pertua. Setiap pendidikan mesti hadir daripada adat resam negara sendiri, Tuan Pertua, dan ini haruslah tepat bersandar kepada falsafah pendidikan kebangsaan agar jati diri setiap rakyat menjadi teguh dan kukuh. Baik, fakta kes pertama saya, Tuan Pertua, semua pelajar Cina ataupun semua pelajar berbangsa Cina ingin menyertai sekolah swasta berbanding menyertai sekolah jenis kebangsaan. Tuan Pertua, menurut pangkalan data EMIS pada
pada tahun 2000 menunjukkan hanya 96% pelajar Cina mengikuti sekolah jenis kebangsaan, dan pada 2021 menunjukkan trend pengurangan bahawa ada 92% pelajar Cina sahaja yang mengikuti sekolah jenis kebangsaan. Dan fakta kes kedua saya ialah menurut kajian Prof Tuan Rosmahayu daripada Institut Kajian Etnik UiTM menunjukkan hampir 80% keluarga Cina memilih untuk menghantar anak mereka ke sekolah persendirian Cina. Dan kerana apa? Kerana mereka tidak mahu bercampur dengan masyarakat berlainan kaum. Tuan Pertua. Baik, analisis saya berdasarkan kedua fakta kes yang saya bawa menunjukkan kesan polarisasi kaum ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian kaum. Justru ia tidak juga menyokong falsafah pendidikan kebangsaan yang kami junjung dan kami sanjung, Tuan Pertua. Dan benarlah bahawa usul pada hari ini Dewan ini bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang, perlu disokong. Terima kasih Tuan Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan lagi dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan dipersilakan. Percubaan suara boleh dengar? Boleh dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, demi meneruskan agenda perpaduan melalui pendidikan, kami percaya usul hari ini perlu untuk ditolak Dewan kerana melihat kepada sebab UEC bukan langkah ke belakang hadirin sekalian. Baiklah, terus kepada respon untuk timbalan Perdana Menteri sebentar tadi yang menyatakan, oh hari ini mereka nak menilai garis pemisah langkah ke belakang ataupun tidak apabila ia menyokong FPK. Warga Dewan sekalian, FPK yang anda lampirkan dalam Dewan juga bersifat subjektif untuk kita nilai dalam Dewan warga Dewan sekalian. Dalam untuk saya mengambil kata-kata Perdana Menteri, hari ini FPK ini untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani hadirin sekalian. Dan perkara ini masih lagi subjektif untuk kita nilai hadirin sekalian, menyebabkan hujah anda tidak objektif dalam Dewan Perdebatan hari ini warga Dewan sekalian. Selepas itu, hujah mereka pula, hujah berkaitan tidak mengangkat bahasa dan polarisasi kaum. Saya kira ini semua adalah hujah yang berdasarkan fakta yang sudah lapuk dan tidak dikemaskini warga Dewan sekalian. Dan hujah kedua kononnya, oh hari ini semua kan kata Timbalan Perdana Menteri katanya semua aktiviti dilaksanakan dalam bahasa Cina. Tiba-tiba diberikan peratusan 70% bahasa Cina, 30% bahasa Melayu. Saya kira ini fitnah semata-mata hadirin sekalian. Hujah ketiga, polarisasi. Tiada kaitan pun warga Dewan sekalian sama ada mereka ingin masuk ke dalam sekolah Cina ataupun sekolah Melayu, sekolah kebangsaan. Kerana hari ini iktiraf ataupun tidak, pelajar masih lagi masuk ke dalam sekolah jenis kebangsaan Cina. Mereka diberikan pilihan hadirin sekalian. Jadi saya kira kita tidak boleh menilai apakah keadaan polarisasi kaum anda di perwakilan kerajaan hadirin sekalian. Baiklah, sebelum saya berhubung kepada hujah, bagi pungguk rindukan bulan, silakan satu izin laluan. Yang Berhormat, sebentar tadi saya katakan tidak ada langsung 30% penggunaan bahasa Melayu. Saya hanya katakan penggunaan bahasa Cina secara menyeluruh. Respon Yang Berhormat? Pun begitu hadirin sekalian, ada anda dengar ataupun tidak hujah pertama di perwakilan kami yang menyatakan UEC ini, sekolah-sekolah yang melaksanakan UEC ini masih sahaja bekerjasama dengan DBP untuk melaksanakan forum pelajar hadirin sekalian yang dalam berbahasa Melayu. Jadi saya kira hujah anda berkaitan bahasa boleh kita tolak kerana ini hanyalah tuduhan dan fitnah semata-mata hadirin sekalian. Baiklah hadirin sekalian, mencari kain di hujung pekan, hujah kedua saya bentangkan. Hujah kedua di bawah kata kunci, meningkatkan mutu universiti awam hadirin sekalian. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan bagaimana apabila UEC diiktiraf, ia meningkatkan persaingan yang universiti yang sehat hadirin sekalian, yang akhirnya menjaga potensi graduan, yang akhirnya akan menyumbang kepada Malaysia hadirin sekalian. Dan ini juga menyokong kepada FPK hadirin sekalian untuk melahirkan graduan-graduan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Tahukah anda dalam artikel diaspora
Malaysia didominasi intelektual Malaysia, dalam artikel Diaspora Malaysia didominasi intelektual wanita yang dikeluarkan oleh Berita Awani, mengulas isu graduan Malaysia wanita yang menetap di luar negara dan menyumbang di luar negara, hadirin sekalian. Dan 85% daripada 1.86 juta wanita ini merupakan wanita yang berkaum Cina, hadirin sekalian. Dan mereka mempunyai kredibiliti tinggi, mempunyai kepakaran yang tinggi, hadirin sekalian. Dan ini bukanlah perkara yang baik buat Malaysia, kerana mereka menyumbang ke arah luar Malaysia dan bukannya dalam Malaysia, warga dewan sekalian. Kaitannya dengan pengiktirafan UEC, dalam aspirasi pengiktirafan UEC, kita ingin meningkatkan mutu universiti tempatan awam supaya mereka dapat belajar di Universiti Malaysia dan akhirnya mereka dapat menyumbang dalam negara, hadirin sekalian, dan kita dapat kurangkan diaspora Malaysia. Bagaimana persoalannya? UEC merupakan satu sijil yang diiktiraf banyak universiti bertaraf tertinggi dunia, contohnya University of Oxford, University of Cambridge di United Kingdom, hadirin sekalian. Dan kerana ini semua adalah kerana silibusnya yang mencungkil potensi pelajar, hadirin sekalian. Jika kita iktiraf, bayangkan jika kita iktiraf, lebih ramai pelajar yang berpotensi tinggi, tidak kira kaum Cina atau Melayu, dapat masuk ke dalam IPTA, warga dewan sekalian, dan kita dapat meningkatkan mutu universiti awam hari ini. Buktinya, selama ini graduan UEC memasuki IPTS kerana mereka tidak diterima dalam IPTA. Dan IPTS ini terbukti untuk menghasilkan graduan yang bermutu tinggi. Contohnya UCSI, Taylor's University dan Uniten antara 500 bertaraf 500 tertinggi di dunia menurut QS World Ranking, hadirin sekalian. Bayangkan jika UEC diiktiraf untuk sijil untuk kemasukan IPT, warga dewan sekalian, dia dapat melahirkan lagi graduan yang berpotensi tinggi melalui persaingan yang sihat antara pelajar, warga dewan sekalian. Dan potensi mereka ini dapat untuk kita sumbangkan dalam negara, hadirin sekalian, untuk kemaslahatan Malaysia. Dan ini membuktikan bagaimana kita keadaan kita melangkah ke hadapan, bukan ke belakang, hadirin sekalian. Secara rangkumannya, hujah kedua, meningkatkan mutu universiti awam melalui persaingan yang sihat apabila UEC ini diiktiraf. Hujah ketiga, mempelbagaikan komposisi etnik di IPTA. Dalam hujah ini, saya akan ceritakan bagaimana pengiktirafan UEC akan membuka ruang enrolment rakyat berbagai kaum di IPTA, hadirin sekalian. Aspirasi perpaduan dan pendidikan kebangsaan kita sandarkan kepada pendidikan buat semua, hadirin sekalian. Realiti pendidikan hari ini adalah berasaskan kaum yang dihadapi oleh rakyat kita hari ini, warga dewan sekalian. Tak kala kaum Cina berkelompok di IPTS dan kaum Bumiputera dan juga Melayu berkelompok di Universiti Awam, hadirin sekalian. Ini bukan perkara yang kita inginkan, bukan perkara yang kita idamkan demi aspirasi perpaduan. Buktinya, Kementerian Statistik Pendidikan Tinggi 2020 membuktikan bahawa kaum Cina sebanyak 22,000 masuk ke IPTS di peringkat diploma berbanding 11,000 ke Universiti Awam, hadirin sekalian. Apabila UEC ini kita dapat iktiraf, kita dapat memenuhi aspirasi pendidikan buat semua. Impaknya adalah terhadap perpaduan kita, memperjuangkan hak setiap kaum untuk mendapat pendidikan, mengurangkan sentimen pendidikan tidak adil dan berat hanya pada Bumiputera, dan kita dapat mengeratkan silaturahim pelajar yang berbilang kaum di peringkat Universiti Awam, hadirin sekalian. Jadi saya mohon, usul hari ini perlu untuk ditolak Dewan demi perpaduan kaum di negara dan demi falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini akan diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Dipersilakan Menteri Pertama. Ya.
Terima kasih Tuan Dipertua dan sidang hadirin sekalian. Usul pendapatan pada hari ini adalah Dewan ini percaya pengiktirafan sijil perpisahan bersepadu ialah langkah ke belakang. Saya selaku pembangkang ketiga, saya selaku kerajaan ketiga, saya akan melakukan bidasan terhadap konsep dahulu Tuan Dipertua. Saya ada 2 bidasan konsep di perwakilan pembangkang. Mereka mengatakan pembangkang, beliau mengatakan sekadar ada usaha dalam sistem UCE, mereka katakan sekadar ada perbincangan ataupun usaha untuk memaktabakkan bahasa Melayu dalam UCE, tetapi sejak 40 tahun lagi tidak ada sebarang perubahan terhadap dalam UCE tersebut Tuan Dipertua. Ini menunjukkan dia hanyalah sekadar perbincangan saja, tetapi mereka tidak mempraktikkan perkara itu dalam UCE. Saya boleh menganalogikan, saya boleh menyatakan bahawa konsep pembahawan di penjara pembangkang adalah salah. Kedua, mereka mengatakan yang kedua, pihak pembangkang tidak sama sekali mengaitkan tidak sama sekali bertembung dengan pihak kerajaan, kerana pihak kerajaan telah mengatakan kita melihat pada kami melihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang berteraskan aspirasi perpaduan, tapi mereka hanya menyatakan bahawa dia adalah berkait dengan kualiti ataupun mutu universiti-universiti awam dan sebagainya Tuan Dipertua. Selesai bidasan hujah. Sekiranya ada sebarang celahan, silakan. Baik. Datuk, bagaimana pula dengan silibus sejarah yang telah dibuat semakan sehingga kan telah diubah 53% sejarah Malaysia, 47% sejarah dunia? Tuan Dipertua, Yang berhormat kena faham, berdasarkan statistik baru dikeluarkan dalam sejarah di UCE hanya 50% sahaja berkaitan dengan sejarah tanah Melayu dan selebihnya adalah sejarah-sejarah di negara China. Yang berhormat, selesai menjawab, saya akan meneruskan bidasan hujah di perwakilan pembangkang bermula daripada pembangkang kedua. Beliau mengatakan ada usaha untuk meningkatkan mutu universiti awam. Tuan Dipertua, hari ini kita membincang mengenai pengiktirafan UCE, pengiktirafan UCE adalah langkah ke belakang, tetapi bukan untuk menilai kualiti universiti awam Tuan Dipertua. Mereka hari ini tidak membincangkan mengenai ekspresi perpaduan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Mereka patutnya membuktikanlah kami secara bersungguh mereka bertempung hari ini. Mereka sepatutnya bertempung dengan kami untuk menyatakan bahawa pelaksanaan UCE ini memaktabakkan aspirasi perpaduan negara berselaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, pihak pembangkang kedua mengatakan bahawa komposisi kaum universiti awam adalah seimbang. Tuan Dipertua, berdasarkan mengikut statistik Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka telah menyelaraskan Bumiputera adalah 70%, China 20% dan kaum India adalah 10%. Dan di sini kita boleh nampak keadaan pun sudah seimbang Tuan Dipertua. Dan mereka ada mengatakan juga universiti awam adalah bertaraf tinggi. Adakah universiti awam tu boleh, contohnya mereka kata ada universiti awam, contohnya saya buat analogikan, universiti Malaysia adalah antara yang bertaraf tinggi di Malaysia Tuan Dipertua. Dan
kita tak boleh mengatakan bahawa perpaduan Universiti Malaysia adalah tinggi. Hanya sekadar macam itu sahaja, Tuan Di-Pertua. Ini menunjukkan bahawa kualiti universiti tidak terjamin, Tuan Di-Pertua. Menjamin perpaduan. Selesai bidasan terhadap pembangkang kedua, saya akan meneruskan kepada bidasan terhadap ketua pembangkang pada hari ini, Tuan Di-Pertua. Beliau ada mengatakan 15% sejarah cukup untuk memantapkan sejarah masa Melayu. Tuan Di-Pertua, majoriti pelajar Cina di sekolah UCE, mereka hanya didedahkan 5% sahaja sejarah tanah Melayu. Tuan Di-Pertua, selebihnya adalah sejarah Cina. Tuan Di-Pertua, kita kena faham, kalau kita nak memupuk perpaduan dalam kaum, kita mestilah fokus kepada cara untuk memupuk patriotism di dalam kalangan Cina, barulah dapat memupuk ekspresi perpaduan. Yang kedua, mereka ada mengatakan penguasaan bahasa Melayu sendirian berhad dijangka meningkat. Tuan Di-Pertua, 95% daripada pelajar Cina masih tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2000 sebelum ni, hanyalah 50% sahaja yang dapat menguasai bahasa Cina, Tuan Di-Pertua. 95%, maafkan. 95% sahaja yang menguasai bahasa Cina. Maka di sini saya akan menyimpulkan bahawa pihak pembangkang hari ini tidak bertembung secara bersemuka dengan pihak kerajaan, dan mereka hanya membawa hujah-hujah atas kertas sahaja, mengatakan usul pada hari harus ditolak, Tuan Di-Pertua. Sungguh mengecewakan, Tuan Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan kita akan diteruskan lagi dengan ucapan daripada Yang Berhormat pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Saya terlupa unmute. Dipersilakan. Pembangkang pertama. Cubaan suara dengarkan. Boleh. Hadirin, selaku anak jati Malaysia yang matang fikiran dan celik pandangan, kita perlu hemah menilai antara isu yang memang mengundang murka atau sengaja dicipta oleh mereka yang gemar mempolitikkan setiap perkara demi keuntungan semata. Justeru, saya katakan, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC bukan langkah ke belakang. Sebelum itu, terima kasih Tuan Di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan dan pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum, saya titipkan buat anda kesemuanya. Baiklah, kita respon terus kepada masalah yang dibawa oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Saya kira permasalahan majornya ialah pada keadaan langkah ke belakang apabila katanya langkah ke belakang ini kita nak nilai sama ada tindakan untuk kita mengiktiraf ini menyokong atau tidak menyokong kepada aspirasi perpaduan ataupun aspirasi nasional kita. Justru kalau kita perhatikan, isu yang sering dibangkitkan oleh perwakilan mereka ialah tentang selama 40 tahun kita tidak pernah ada pindaan kepada kurikulum. Ini saya bagi satu fakta kepada anda. Sebelum tahun 2021, silibus pengajaran sejarah di sekolah persendirian ataupun dalam sijil UEC ini berfokuskan kepada sejarah tentang negara China semata-mata. Tetapi bermula September 2021 telah berlaku perubahan semakan kurikulum di mana 50%
sejarah Malaysia merupakan diajar dalam subjek sejarah UEC, manakala 47% lagi dalam sejarah dunia. Juga berlaku perubahan apabila sebelum ini sejarah dunia lebih berfokus kepada sejarah Cina semata-mata, tetapi ditambah kepada sejarah Asia Timur, sejarah Amerika Syarikat, juga sejarah Eropah. Sejarah Cina pula dimasukkan di bawah sejarah Asia Timur, membuktikan kepada kita isu 40 tahun tadi telah saya selesaikan, makna kata ada perubahan kepada kurikulum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di perwakilan kerajaan sering mengungkapkan bahawa perwakilan pembangkang tidak bertembung dengan perwakilan anda. Ini jawab saya. Dalam tatkala anda berbicara soal UEC ini, anda berbicara soal bahasa Melayu, berbicara soal komposisi etnik dan sebagainya. Inilah pertembungan kami. Apabila hujah pertama kami katakan kita kukuhkan bahasa Melayu dari segi kedudukannya serta penguasaan dalam kalangan masyarakat Cina. Kedua, bagaimana kita lihat kepada mutu universiti awam yang akan dapat kita tingkatkan apabila modal insan daripada UEC ini dapat masuk ke dalam universiti awam, seterusnya mewujudkan persaingan, pada akhirnya boleh menyumbang kepakaran dalam negara. Dan yang ketiga kami tunjukkan bagaimana komposisi etnik universiti awam ini akan dapat kita pelbagaikan. Kita tambah lagi, akhirnya mereka dapat belajar di bawah bumbung yang sama di universiti awam ataupun IPTA ini. Maka itu sebenarnya pertembungan antara perwakilan kami dengan perwakilan anda. Lepas ini dalam penggulungan cukup. Saya tak nak dengar lagi pasal isu bertembung atau tidak bertembung. Sebelum saya teruskan dengan pembedasan hujah, ya sila satu Datuk. Baik, Datuk. Tadi Datuk kata ada pindaan, tetapi adakah pindaan ini pindaan kekal atau tidak? Kerana majoriti masih lagi sejarah Cina. Tidak ada pindaan yang kekal langsung. Yang berhormat, apabila kita mengiktiraf UEC ini, maka pindaan ini pindaan kekal lah. Sampai sekarang Malaysia masih lagi belajar sejarah Cina mula dimasukkan di bawah sejarah Asia Timur, tidak lagi menjadi satu sejarah yang major dalam mata pelajaran sejarah di UEC. Semudah itu sahaja. Baik, hujah pertama perwakilan anda tentang kurikulum yang selari dengan pendidikan perdana. Saya kira hujah ini telah saya bidah semasa hujah konsep tadi. Sebab bila anda kata negara kita tidak ada identiti, bila kita melaksanakan UEC ini, dikatakan bahawa subjek sejarah lebih kepada subjek kepada sejarah Cina. Ini saya jawab bahawa ada 53% sejarah Malaysia, 47% sejarah dunia. Dan kalau kita lihat sebenarnya, perkara ini sebenarnya sama sahaja dengan silibus sejarah yang diajar di tingkatan 4 dan 5 di SMK dan juga SMJK. Di mana dalam tingkatan 4 hanya 2 bab sahaja daripada 10 bab yang diajar tentang sejarah Malaysia. 8 bab lagi merupakan sejarah dunia. Dan tingkatan 5 barulah fokus kita berikan kepada sejarah Malaysia dengan 8 bab dari 10 bab. Membuktikan kepada kita apa-apa kandungan sejarah tidak boleh mengajar sejarah Malaysia semata-mata. Sebaliknya kita perlu lihat kepada sejarah dunia dan kita kena sedar tamadun Cina juga merupakan salah satu tamadun yang perlu kita bicarakan supaya iktibarnya boleh kita ambil. Hujah pertama kita tolak. Baiklah. Hujah kedua mereka tentang tidak mengangkat bahasa kebangsaan. Ada 4 fakta kes dan bahkan fakta semata-mata. Pertama, tentang penggunaan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantaraan. Saya nak tanya, apa beza dengan SJK dan SJKC yang juga menggunakan bahasa ini? Tetapi kita perlu sedar, apabila kita mengiktiraf UEC ini, mereka perlu mendapat kepujian dalam bahasa Melayu. Ini akan menyebabkan mereka akan lebih berusaha untuk menguasai bahasa Melayu. Kedua, tentang buku teks daripada bahasa Cina, saya kira perkara ini telah ada semakan kurikulum kerana mereka 6 tahun sekali akan membuat semakan kurikulum sama seperti Kementerian Pendidikan Malaysia dan mereka sesuaikan dengan silibus pendidikan di negara kita. Ketiga, tentang program dianjurkan dalam bahasa Cina, saya kira DBP menerusi bahagian pembinaan bakat dan kepakaran dengan kerjasama Dongzong mengadakan pelbagai program termasuklah program bimbingan penulisan bahasa terhadap yang melibatkan 220 guru bahasa Melayu sekolah persendirian ini. Dan yang ketiga, tentang bahasa Melayu hanya diajar 5 jam seminggu. Saya kira apabila kita wajibkan untuk dapat kepujian, maka mereka mestilah akan tambah supaya mereka dapat mencapai sasaran tersebut. Hujah kedua, kita jentik jauh-jauh. Hujah ketiga pula,
tentang kesan polarisasi kaum, saya kira pada hari ini bila anda bercakap bahawa ada 96% hantar ke SJK, tapi anda pula kata 80% hantar kepada sekolah persendirian Cina. Saya jadi pelik, berapa sebenarnya peratusan orang Cina dalam negara kita? Sebab ada percanggahan. Sepatutnya kalau 96% hantar ke SJK, hanya ada 4% yang dihantar ke sekolah persendirian. Tapi anda kata pula ada 80%. Membuktikan kepada kita ada percanggahan fakta serta percanggahan peratusan dalam hujah ketiga. Membuktikan tidak ada isu pun tentang populasi kaum ini. Rangkuman perdebatan, perwakilan pembangkang lebih menjawab, lebih menaklid usul perdebatan pada hari ini. Kami katakan bahawa kita pengiktirafan sijil pemberitaan bersepadu bukan langkah ke belakang kerana ia masih lagi memperkukuh bahasa Melayu. Kita dapat tingkatkan mutu universiti yang pada akhirnya kita dapat mempelbagaikan komposisi etnik di IPTA. Buka mata, buka hati, saya mohon usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ini akan ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pendebat pertama atau pendebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan yang diperuntukkan pada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pendebat yang akan melakukan penggulungan kes bagi pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cubaan-cubaan, boleh dengar suara saya? Boleh Yang Berhormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi yang lebih tenang ini, insya-Allah, marilah yang kita kenal yang mana kaca, yang mana permata hadirin-hadirin dalam Dewan Perdebatan. Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Apa kesilapan meja perwakilan kerajaan yang berjaya mereka tunjukkan seolah-olah mereka ini tak pernah jadi kerajaan, hadirin sekalian. Pertama, mereka gagal untuk meletakkan garis pemisah di antara langkah ke belakang dan juga bukan langkah ke belakang. Sebab itu, saya salahkan Perdana Menteri punca debat pada hari ini menjadi carca marba, hadirin sekalian. Kedua, mereka gagal untuk meletakkan adakah langkah ke belakang kita menilai kepada unjuran negatif atau positif, atau kita nak lihat dan kaji adakah tindakan ini adalah satu titik tolak yang akan membawa kita mengulang kembali sejarah. Ini pun tidak dinyatakan oleh meja perwakilan kerajaan. Sebab itu, persaingan di meja perwakilan pembangkang lebih terbuka, hadirin sekalian, untuk berbicara tentang apa-apa sahaja untuk berdepan dengan mereka. Kedua, aspirasi nasional untuk kita bicarakan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini masih sifatnya subjektif ataupun abstrak untuk dinilai dalam Dewan Perdebatan. Pernah kita dengar mereka contoh tentang Jerry ni, hadirin sekalian? Langsung tidak pernah. Jadi saya tanya, celah mana aspirasi kerajaan ini tidak selari, hadirin sekalian? Dan ketiga, hadirin sekalian, tentang percanggahan konsep dan juga hujah, hadirin sekalian. Cukup banyak. Contoh, dalam konsep nak bincang tentang sektor awam dalam pembukaan definisi.
Tapi tiba-tiba dalam hujah sekadar menilai tentang pendidikan. Kan tentang dakwaan tidak bertembung ini, anda cakap tentang pendidikan, kami pun bawakan hujah-hujah pendidikan dalam Dewan Perdebatan hadirin sekalian. Dan katanya dalam bahasa di sekolah persendirian Cina ini saya cukup terkejutlah bahawa ada wujud keadaan langsung tiada bahasa Melayu diaplikasikan di sekolah menengah. Tiba-tiba datang dengan fakta 30% bahasa Melayu dalam aktiviti, 70% bahasa Cina hadirin sekalian. Inilah perkara yang cukup pelik dalam Dewan Perdebatan. Jika kita lihat analisis hujah mereka, hujah pertama berbicara tentang UEC ini tidak selari dengan pendidikan perdana hadirin sekalian. Hujah ini merupakan hujah yang gagal dikemas kini oleh Meja Perwakilan Kerajaan sebab ada beberapa janji dan ada beberapa kenyataan-kenyataan yang menjamin bahawa fleksibiliti KPM untuk meminda kurikulum UEC ini supaya selari dengan acuan dasar pendidikan kebangsaan. Makna kata, ianya tidak akan wujud isu seperti ini. Kedua, tidak angkat bahasa Melayu bertembung dengan hujah perdana di Meja Perwakilan Pembangkang. Di mana saya beri jaminan, kalau UEC ini diiktiraf, tidak akan wujud bahasa Melayu ini disisihkan. Malah, ianya disokong dengan ekosistem semasa bahasa Melayu di sekolah persendirian Cina yang cukup baik. Dan isu polarisasi kaum yang saya kira tiada kaitan pun dengan isu ini hadirin sekalian. Di mana kita pada hari ini berbicara lebih molek, kita berbicara tentang polarisasi di IPT dan IPTS hadirin sekalian yang wajar kita bincangkan. Di Meja Perwakilan Pembangkang, apa yang kami tawarkan? Ada 3 hadirin sekalian. Iaitu pertama, memperkukuhkan penguasaan bahasa Melayu. Kalau sebelum ini belajar bahasa Melayu ini sifatnya pilihan, namun sebab UEC ini ada, mewajibkan bahasa Melayu dan sebagainya, ianya akan bersifat kewajipan hadirin sekalian. Dan wujud jaminan Dong Zong untuk sentiasa fleksibel dan berbincang dengan KPM tentang pelaksanaan kurikulum UEC di sekolah. Kedua, meningkatkan mutu universiti. Di mana kami katakan pada hari ini, universiti-universiti luar sudah iktiraf. Bila lagi universiti awam kita nak iktiraf? Hadirin sekalian, supaya kita dapat tangani isu brand-brand ataupun diaspora ini hadirin sekalian. Kerana kita tak mahu kepakaran-kepakaran yang kita ada di Malaysia lari ke luar negara. Dan ketiga, mempelbagaikan komposisi IPTA di mana sebelum ini berpuak di IPTS dan IPTA, kita satukan melalui UEC ini hadirin sekalian. Begitulah cerita karut di Meja Perwakilan Kerajaan. Mereka lembut gigi daripada lidah. Kami membujur melintang patah. Lidah mereka ibarat burung, mata terlepas, badan terkurung. Tak sana butal kembung, perutnya besar, isinya kosong. Maka hadirin dan sekalian, mohon untuk mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara. Boleh dengar yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke arena pergulungan, arena yang tenang tanpa sebarang insiden laluan. Poin di pertua, kita lihat kembali apa permasalahan di Meja Perwakilan Pembangkang pada hari ini. Dalam menentukan usul kita pada hari ini, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang perlu ditolak Dewan. Kerana apa? Pertama, apabila mereka datang dengan konsep mereka katakan bahawa sebab bila kita iktiraf sijil peperiksaan bersepadu ini, wujudnya kebaikan, iaitu yang pertama, memperkukuhkan bahasa Melayu. Kedua, meningkatkan mutu-mutu universiti awam. Dan ketiga, meningkatkan etnik di universiti awam warga Dewan sekalian. Pertama, kita lihat bagaimana perwakilan pembangkang pada hari ini seolah-olah tidak memahami konsep di perwakilan kerajaan. Perwakilan kerajaan pada hari ini telah pun buktikan bagaimana dengan usul kita pada hari ini, kita tentukan apabila adanya menyokong aspirasi perpaduan dalam falsafah pendidikan negara. Namun program pembangkang pada hari ini tidak pun bertembung. Kerana apa? Sepanjang penghujaan mereka tidak pun mengaitkan berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan yang mana pada akhirnya mengangkat perpaduan warga Dewan sekalian, mengangkat aspirasi perpaduan negara warga Dewan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hujah pertama di Meja Perwakilan Pembangkang di bawah kata kunci dapat memperkukuhkan bahasa Melayu warga Dewan sekalian. Namun perlu kita lihat pada hari ini, pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini adalah belum lagi diiktiraf. Kerana apa? Segala sistem ataupun silibus sijil peperiksaan bersepadu ini tidak pun menyokong kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh kerana itu, pengiktirafan UEC ini masih lagi tidak dilakukan. Dan kata mereka, kita ada usaha. Namun, usaha-usaha ini sehingga hari ini pun tidak tercapai. Kerana apa? Anda kata, kita dah ada usaha untuk
kita ada usaha untuk meletakkan bahasa Melayu ini dalam sistem UEC. Tapi persoalan pada hari ini, kenapa pengiktirafan sijil perpesaan UEC ini masih lagi tidak diiktiraf warga dewan sekalian? Kalau anda kata ada usaha itu berjalan, makanya pada hari ini usul hari ini tidak akan wujud. Kerana apa? Sijil UEC itulah pun diiktiraf warga dewan sekalian. Kedua, melalui hujah di bawah kata kunci meningkatkan mutu-mutu universiti awam. Pertama sekali saya tidak faham bagaimana hujah ini dibawa oleh perwakilan pembangkang. Kerana apa? Bagaimana mutu-mutu universiti awam ini dinilai daripada aspek perpaduan warga dewan sekalian. Analoginya mudah. Kalau Universiti Malaya pada hari ini mendapat tempat pertama di ranking universiti terbaik di Malaysia, adakah perwakilan pembangkang nak kata Universiti Malaya itu mempunyai perpaduan yang sangat tinggi dalam kalangan pelajar mereka, warga dewan sekalian? Itu persoalan pertama. Kerana itu hujah kedua mereka kita tolak. Hujah ketiga di bawah kata kunci meningkatkan etnik di universiti awam. Tuan Yang Dipertua, pengiktirafan sijil perpesaan bersepadu ini tidak lagi dijalankan, tetapi adanya kota ataupun peratusan yang diberikan kepada mereka ini untuk masuk universiti awam, di mana Bumiputra 70%, bangsa Cina 20% dan bangsa India dan lain-lain adalah sebanyak 10%. Manakala pada hari ini pengiktirafan sijil perpesaan UEC ini kalau kita tidak diiktiraf, masih mereka mempunyai peluang untuk masuk ke universiti awam yang dipertua. Kenapa? Mereka ini bukan hanya sekadar mengambil UEC, tetapi mereka juga mengambil sijil perperasaan Malaysia warga dewan sekalian. Jadi tidak ada masalah pun mereka ini untuk masuk ke universiti warga dewan sekalian. Baiklah, timbang tara kes di media perwakilan kerajaan. Pada hari ini kami katakan hujah pada hari ini perlu diterima. Kerana apa? Kami melihat pengiktirafan sijil perpesaan bersepadu ini tidak menyokong aspirasi perpaduan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Apabila pertama, kurikulum yang tidak selari dengan sistem pendidikan aliran perdana di mana lebih kepada pendidikan Cina. Kedua, tidak mengangkat bahasa kebangsaan di mana bahasa kebangsaan diperuntukkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang ketiga, kesan kepada polarisasi kaum apabila sijil UEC ini diiktiraf warga dewan sekalian. Mana kata pada hari ini usul perlu diterima dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan berakhirnya ucapan pengulangan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada Ketua Hakim untuk membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Ketua Hakim diminta untuk bersedia. Saya akan masukkan ke dalam breakout room. Sebentar. Baiklah, Cik Najib, saya akan masukkan Encik sekarang. Oh, laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama. Warga Malaysia teguh bersama. Oh, laungan kita, Malaysiaku, tanah airku, negaraku, Malaysiaku. Lihatlah kita, wahai bangsaku, semaikan cinta gerak hati pasti murni. Dalam semangat di palu kita
Baiklah, para peserta diminta untuk membuka kamera untuk sesi komentar kita sebentar nanti. Seterusnya, saya mempersilakan Ketua Hakim Encik Muhammad Nazri untuk menyampaikan komen seterusnya mengumumkan keputusan bagi pusingan ini. Dipersilakan, Encik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Yang di-Pertua, para pendebat dan semua yang berada di dalam dewan ini. Baik, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan yang telah berdebat dan berhujah pada pusingan pertama dalam debat perpaduan keluarga Malaysia ini. Baik, secara keseluruhannya saya melihat debat ini telah berlaku dengan sederhana baiknya. Saya nak kata baik pun ada banyak perkara yang perlu diperbaiki, terutamanya dalam saudara mengenal pasti usul dan bagaimana ia harusnya dikembangkan. Ya, berdasarkan kepada usul ini, saya ingin melihat bahawa saudara seharusnya lebih berfokus kepada UEC itu sendiri, ya, berbanding dengan saudara meletakkan bahawa penghujahan saudara itu, saya melihat ada setengah pendebatnya seakan-akan membandingkan sekolah jenis kebangsaan Cina, ya, dengan satu lagi. Ya, adakah sekolah kebangsaan Cina itu mengundur ke belakang atau tidak? Seharusnya ia lebih berfokus kepada UEC. Ya, kalaupun saudara nak bercakap tentang sekolah jenis kebangsaan ini, maka pada akhirnya saudara perlu menghubung kaitkan dengan UEC itu. Ya, dan kita perlu melihat hari ini adakah langkah pengiktirafan UEC ini suatu yang bersifat ke belakang ataupun ia sebenarnya tidak. Ia sebenarnya ada justifikasi untuk memberikan ruang demokrasi pendidikan yang lebih, misalnya dalam kita menghadapi masa hadapan, iaitu bagaimana sistem pendidikan dan pengiktirafan ini sebenarnya ada nilai tambah, ya, kepada apa yang saudara gagaskan dalam premis penghujahan saudara. Maka saya melihat banyak perkara yang harus saudara telusuri, seharusnya saudara lihat dalam meletakkan premis dan dalam membuat jujukan kepada premis tersebut untuk saudara hujahkan dengan lebih baik. Dari segi penilaian secara ucapan saudara, saya kira semua orang boleh berdebat dengan baik. Cuma saya terlihat perlu juga untuk saudara kembali kepada asas, ya, dalam meletakkan struktur penghujahan. Misalnya, bagi individu, seharusnya saudara lebih fokus untuk menerangkan kepada audien. Dan kaedahnya mudah sebenarnya. Saudara nyatakan apa yang saudara nak sampaikan. Itu pertama. Kemudian keduanya saudara sampaikan apa yang telah saudara katakan akan disampaikan tadi. Yang ketiga, saudara membuat rumusan apa yang telah saudara sampaikan. Dan di dalam frasa yang kedua itu, dalam menyampaikan itu, saudara sampaikanlah strukturnya dengan hujahnya, ya, dengan pembuktiannya, fakta yang ada, dan saudara kembangkan dengan contoh, dan ia lebih tersusun untuk kita menilai apakah usul ini perlu kita terima atau sebaliknya. Ya, saya akui ada di kalangan pendebat yang belum menggunakan kaedah ini sehingga akhirnya ucapan itu kita tidak dapat memberi fokus ke mana sebenarnya arah ucapannya. Kemudian sama juga di dalam pasukan, ya. Perlu ada satu struktur pasukan yang jelas. Bila pasukan meletakkan definisi, kemudian meletakkan premis dan kemudian meletakkan apa yang nak disampaikan pada hari ini, maka seharusnya struktur itu digunakan sampai habis perdebatan. Itu sepatutnya telah dinyatakan oleh Perdana Menteri ataupun Ketua Pembangkang di peringkat pertamanya. Dan akhirnya semasa penggulungan itu dirumuskan balik apa yang sebenarnya telah saudara sampaikan dalam menyokong ataupun saudara membangkang hujah ini. Ya, baik, yang seterusnya saya kira dalam perdebatan ini, ya, debat ala parlimen ini, pendebat seharusnya berada dalam situasi perdebatan. Maknanya perlu mendengar apa yang diucapkan oleh rakan sepasukan dan perlu juga mendengar apa yang diucapkan oleh lawan.
Dan dengan sebab itu, ia akan membawa suatu kualiti debat yang lebih baik bila saudara mendengar apa yang kawan katakan, saudara akan kembangkan, pertahankan dan sebagainya. Saudara dengar apa yang lawan kata, saudara akan bangkang dan saudara akan memberikan penjelasan yang berbeza. Ya. Dan dengan itu juga seharusnya pendebat dalam keadaan ini sekurang-kurangnya menerima celahan. Ya, saya lihat ada pendebat yang langsung tidak menerima celahan. Ya, seharusnya ada perkara ini menerima celahan dan menjelaskan apa yang ingin, apa yang dipohon untuk saudara jelaskan. Ya, perkara itu memang asas, tapi saudara harus lihat balik. Ya, dalam kita telah banyak pengalaman dalam debat ini, asas ini jangan dilupakan. Asas inilah yang menentukan bagaimana debat itu dilangsungkan. Baik saudara, saya teruskan dengan untuk saya mengumumkan keputusan. Saya telah membuat keputusan bahawa dalam debat ini ada perbezaan yang agak jelas, maka saya umumkan dahulu pendebat terbaik. Saya sebagai satu-satunya hakim pada pagi ini, saya memilih pendebat terbaik adalah saudara Muhammad Hafizi Hanafi, ya, dari pihak pembangkang. Dan dengan margin 7, ya, perbezaan marginnya 7, saya kira agak jelas dalam keputusan ini, maka saya umumkan usul bahawa Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang ditolak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Hakim atas komentar dan keputusan yang diberikan tadi. Saya mengesahkan sekali lagi keputusan yang telah diterima. Pendebat terbaik kita merupakan saudara Hafizi Hanafi, pembangkang pertama. Margin 7, juri 1-0. Dan usul merupakan ditolak. Kemenangan berpihak kepada pihak pembangkang. Tahniah diucapkan. Saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat serta Ketua Hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya dan sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.